Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh baca saat ni surah Ad-Dukhan. Dah habis satu surah kita baca sampai kita tadabbur makna dia lebih kurang saat ni. Hari ni kita sambung tafsir kita kemarin. Kemarin kita baca ambil pada ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hari ni insyaAllah kita ambil ayat 13 hingga seterusnya dari surah Asy-Syura. Dari surah Asy-Syura. Ayat yang ke-13. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Maksudnya Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu di antara perkara agama yang ditetapkan hukumnya, apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dia menetapkan hukum kepada Nabi Muhammad sebagaimana dia menetapkan hukum-hukum hak agama kepada Nabi Nuh dulu. Dan yang telah kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa alaihi salam. Supalah Allah perintah kepada Nabi Nuh dulu, diperintah kepada Nabi Muhammad juga, dan diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa dulu juga diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 orang nabi lah sini, 4 orang nabi yang tersebut dari ayat ni. Yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang ni digelar ulul azmi minar rusul. 5 orang ni ulul azmi minar rusul. Banyak dakwah yang ditentang dan dihalang macam-macam lah ke atas mereka ini, siapa digelar mereka ini ulul azmi minar rusul. Jadi apa yang disampaikan ke atas mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam yang sempurna, Islam yang berasaskan iman, tauhid, taat dan sebagainya. Maka di situ apabila sama dah Islam yang disampaikan oleh Allah kepada mereka ini, tujuannya dia nak perintah di sini, nak perintah apa? Tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Apabila agama yang telah jelas, benar, betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kamu tegakkan pendirian agama tu. Lepas tu jangan berpecah belah dalam nak melaksanakan agama, dan nak menegakkan agama, jangan berpecah belah dan jangan berselisih. Kemudian berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Agama tauhid, la ilaha illallah, orang bersyirik berat benar bagi mereka nak terima. Kerana apa? La ilaha illallah iaitu mentauhidkan Allah, menafikan segala tuhan palsu. Berhala ke, orang ada modal harap keramat tu, keramat ning ke, hatu iblis, semua tu dinafikan. Sebab itulah orang yang bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sukar dan berat bagi mereka nak menerima ajaran tauhid. Jelas dalam ayat ni. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu, dan memberi hidayah, petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rojak kembali kepadanya dengan taat. Itu dia lebih kurang maksud ayat yang pertama.
An aqimuddin wala tatafarraqu fih, di sini tegaklah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya, iaitu tegakkanlah agama yang disyaratkan oleh Allah kepada kamu. Jangan kamu cuai dan jangan kamu berselisih dalam nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Mengikut Tabari, dia kata hendaklah kamu beramal, an aqimuddin di sini, hendaklah kamu beramal akan agama, akan ajaran agama yang telah disyaratkan oleh Allah kepada kamu dan yang difardukan ke atas kamu. Maka hendaklah kamu mengetahui sesungguhnya berpecah belah itu binasa dan jamaah itulah sikah kepercayaannya. Itu mengikut Tabari. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad adalah sama dengan apa yang diwahyukan kepada ulul azmi minar rusul, sama ada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu satu agama yang berpijak di atas iman, satu agama yang berpijak di atas dasar tauhid, taat kepada Allah pada suruhan dan larangannya. Sama ya agama hak nabi-nabi semua tu. Allah Subhanahu wa taala perintah supaya menegakkan agama, pelaksanaan itu tidaklah melampaui dan tidak berpecah belah, kerana sesungguhnya perpecahan itu menyebabkan kelemahan semua pihak atas sebahagian mereka. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang kedua, yang ke-14. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Dan umat tiap-tiap rasul tidak berpecah belah dan berselisihan dalam menjalankan agama Allah, melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Jelas. Setiap umat bagi rasul jak pada dulu-dulu, mereka tidak berpecah belah dan tidak berselisih pendapat. Mereka apabila mari ilmu yang jelas, yang nyata, kata hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, hak ni betul, hak ni salah, hak ni kena, hak ni tak kena, barulah berselisih pendapat, barulah berkrisis, barulah berpecah belah. Sebab apa? Sebelum datang ilmu yang benar daripada Al-Quran, kalau umat Nabi Muhammad SAW, kalau ilmu Al-Quran belum turun lagi, dia tak balah, tak berpecah dan tak bersih. Kerana apa? Pakat bersyirik belaka, pakat dia bersyirik belaka, dia tak balah. Walaupun balah haba pusaka, tapi bersyirik, sama-sama bersyirik. Walaupun dia duk balah haba kulai, tapi habidah pakat buat bid'ah belaka, dia tak balah sampai bila. Tetapi bila akan berlakunya perselisihan, bila akan berlakunya perpecahan di antara mereka, apabila mari ilmu Al-Quran, ayat kata hak ni buat tak boleh, ni syirik, hak ni tak boleh bid'ah, hak ni tak boleh betul Allah larang, hak ni tak boleh Allah al-batil. Di situlah timbulnya perpecahan di antara mereka. Jelas. Sebab apa? Perpecahan hasil daripada ada kena dan ada tak kena, ada al-haq, ada al-batil. Kalau sama-sama al-haq, dia tak berpecah, sama-sama al-batil, dia tidak berpecah. Apabila mari al-haq wa ya'tawani al-batil, di situlah ashabul batil dia marah kepada al-haq. Ashabul haq dia tidak berpuas hati dengan al-batil. Di situlah timbul perpecahan dan krisis dan perselisihan. Ini jelas Allah menceritakan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad yang berlaku macam ni. Umat Nabi-Nabi dulu pun lah tu juga. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa tak berpecah dan tidak berselisih, melainkan apabila datangnya ilmu yang benar daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ini benar dan ini salah, ini betul dan ini tak betul.
Berlakunya perselisihan dia demikian semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Kenapa kau berlaku perselisihan? Allah, Tuhan ayat jelas-jelas. Wapo duk perselisih, wapo duk perpecah dalam urusan agama. Jelas dah Allah ayat kata hak ni tak boleh dalam Quran. Hak ni boleh, hak ni kena, tak kena. Tak ada sebab lain. Tuhan sendiri mencerita hasad dengki. Berpunca daripada hasad dengki, di situlah timbulnya krisis dan perbalahan dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta merta kepada mereka. Allah marah benar kepada orang yang duk berdeki hak urusan agama ni. Urusan agama jelas yang datang daripada Al-Quran. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni Allah, hak ni al-batil. Tapi hidup bala, hidup krisis, hidup perselisihan kerana berdeki. Tuhan marah benar-benar. Tapi Allah tidak membinasakan terus selalu dah. Sebab apa? Sebab Tuhan buat siap-siap dah. Mereka ini akan ditangguh sampai kepada hari kiamat. Sebab tu Tuhan kata, kalau tak ada kata masa, dah tetap dah kata nak tangguh sampai hari kiamat. Tuhan kata, ya binasa selalu dah mereka ni. Kerana teruk dah, karuknya. Itu dia. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi kitab agama, kemudian daripada mereka berada dalam keadaan syak yang menggelisahkan terhadap kitab itu. Tayyib, kita pergi pada ayat yang ke-15. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Oleh kerana yang demikian itu agama jelas, iaitu agama Islam yang datang daripada Allah dan berasas di atas dasar iman, tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar pada ayat yang telah kita dengar dari ayat 13 14 tadi. Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah mereka, wahai Muhammad, kepada beragama dengan betul, serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. 3 perintah Allah Subhanahu wa taala ayat ni. Bahawa jelas ada Islam agama yang sempurna, agama yang berdasar, yang berasaskan iman, tauhid dan taat, agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah perintah kepada Nabi Muhammad dan termasuk kita pengikut Nabi Muhammad, iaitu dakwah. Perintah suruh dakwah. Perintah suruh menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam kepada manusia, mengajarkan manusia kepada Islam, iaitu falizalik fad'u, hendaklah kamu berdakwah. Dakwah ni satu tuntutan, satu perintah, satu kewajipan, bukan satu pilihan, bukan satu benda yang sunat haluh-haluh dak kali. Dakwah ni benda wajib, perintah. Allah perintah kepada Nabi Muhammad dan juga termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah di sini, dakwah mengajak manusia kepada Islam yang sempurna, menyebar Islam kepada manusia. Wastaqim kama umirta, dan hendaklah kamu istiqamah, hendaklah kamu tetap lurus di atas Islam yang sebenar sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Jangan bergojek, jangan berkocok, jangan sekali balas tu, sekali boleh, sekali tak boleh, sekali balas tu, sekali. Jangan. Kama umirta. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu disuruh. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka itu. Hawa nafsu orang-orang Yahudi, hawa nafsu orang-orang Kristian, hawa nafsu orang musyrikin, dan hawa nafsu ahli hawa nafsu. Orang pengikut hawa nafsu, mu jangan itu hawa nafsu mereka itu.
Di sini ayat kata 3 perintah Allah Subhanahu Wa Taala cukuplah bagi seseorang untuk nak membangun satu ummah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ia kena dakwah. Yang kedua, ia kena tetap di atas Islam yang sempurna. Dan yang ketiga, jangan ikut hawa nafsu manusia. Kalau ada 3 ni, maka orang kata cukuplah syarat dia nak membentuk satu masyarakat, satu sangkum yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada dakwah, ada istiqamah, tak mengikut hawa nafsu, tak jadi. Kalau ada dakwah tapi tak istiqamah di atas dasar Islam yang sempurna dan mengikut hawa nafsu, tak jadi juga. 3 ni cukup. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi Muhammad supaya istihar kepada manusia. Yang pertama, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Yang kedua, wa umirtu li'adila bainakum. Yang ketiga, Allahu rabbuna wa rabbukum. Yang ketiga, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan yang seterusnya, la hujjata bainana wa bainakum. 2, 3, 4 perkara Allah perintah kepada Nabi Muhammad suruh istihar kepada manusia. Yang pertama, iaitu aku beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, aku diperintah supaya berlaku adil di antara kamu. Adil ni penting, benar-benar adil penting. Yang pertama, beriman dengan kitab. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, Allah suruh Nabi Muhammad berkata ataupun istihar kepada mereka itu, Allahu rabbuna wa rabbukum. Tuhan aku ialah Allah. Allah bukan hanya Tuhan aku, dia juga Tuhan kamu. Tuhan aku dan Tuhan kamu. Suruh perakat sudah. Tuhan aku ialah Allah. 3. Yang ketiga, yang keempat, lana a'maluna walakum a'malukum. Nak paksa tak boleh. Aku nak paksa mu supaya berlaku amalan yang aku buat, tak boleh. Mu nak paksa aku, tak boleh. Maka di sini, mu agamamu, aku amalanku, kamu amalan kamu. Apa yang kamu buat, maka bagi kamu. Apa yang aku buat, bagi aku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lepas tu, la hujjata bainana wa bainakum. Nampak kata, dia tahu cerak dah. Kalau orang Yahudi, orang Kristian, orang ahli musyrikin, dan orang mana-mana saja orang ikut hawa nafsu, dia tahu dah, jelas dah dalil bukti daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW sekian. Tapi dia kata nak berhujah lagi. Dia nak tawati lagi. Dia nak berdialog lagi. Jelas dah bukti. Maka di situ, la hujjata bainana wa bainakum. Tidak adalah bagiku di antara aku dan di antara kamu duk main berhujah. Cukup dah. Jelas nyata belaka dah. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Karena kita semua ni, Allah akan menghimpun kita pada hari kiamat nanti. Wa ilaihil masir. Dan kepadanya lah orang kata kita akan kembali dan diberi balasan pada hari itu. Itu dia ayat yang ke-14. Dan seterusnya ayat yang ke-15 kita ambil satu lagi sini. Ayat yang ke-15 iaitu ni belah satu lagi dah, ni belah. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاهِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Dan orang-orang yang berhujah, menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah, sesudah disambut dan diterima agamanya itu, bantahan dan tuduhan palsu mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka, dan mereka pula ditimpa kemurkaan dari Allah, serta mereka beroleh azab seksa yang seberat-beratnya, iaitu berhujah pada agama Allah dan berhujah pada kenabian dan berhujah pada orang mukminin, kerana mereka mahu mengembalikan mukminin kepada kebatilan. Dia berhujah lagi. Dia kata ada berhujah begitu begini. Tujuan apa? Tujuan nak ajak orang mukmin kembali kepada kebatilan. Tak puas hati tengok orang pakat duduk atas dasar Islam, pakat turut Quran belaka, beriman, beramal, tauhidkan Allah, duduk di atas dasar Islam yang sempurna. Tak puas hati. Di situlah ada sekumpulan kita berhujah.
Dia berhujah dengan Allah, berhujah dengan Rasul, berhujah dengan orang mukminin. Tujuan apa? Tujuan nak mengembalikan mukminin kepada cara hidup asalnya jahiliah. Nak mengembalikan orang mukmin kepada kebatilan selepas mereka menyahuti ataupun menerima apa yang disampaikan oleh Rasul dan memeluk Islam berpuak-puak dan sebagainya. Itulah dengan ringkas tafsir. Maka saya nak royak sikit di sini, lebih kurang apa yang kita boleh ambil hidayah daripada ayat yang ke-13, 14, 15, 16. Satu, agama Allah hanya satu, iaitu agama yang berpijak di atas dasar iman, istiqamah atas taat akan Allah dan taat akan Rasulnya. Yang kedua yang kita boleh ambilnya, haram berpecah belah dalam urusan agama. Kalau timbul perpecahan dalam urusan agama, membuatkan lemah agama semuanya ataupun sebahagian daripada agama. Berpecah belah, khilaf, kalau khilaf ni bukan haram. Khilaf tidak mengapa, tetapi berpecah itulah yang tidak boleh. Khilaf biasa je. Tak usah kata khilaf masalah hukum. Hal lain pun dia ada bersorak khilaf. Orang nampak gitu, orang nampak gini, nampak gitu, nampak. Itu khilaf, tapi bukanlah menjadi suatu perbalahan dengan sebab perselisihan pendapat. Begitu dalam urusan agama, nak pergi khilaf tak serupa pendapat tu bukan satu yang dimerkai dalam Islam. Bukan benda tidak boleh, boleh. Tapi hak ta'alihnya buat salah, buat tak serupa pendapat, balah. Inilah satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haram berpecah dalam urusan agama. Kalau khilaf ni selisih pendapat, kalau silap faham situ, silap faham sini, lepas tu ia berselisih untuk mencari kebenaran, untuk mencari al-haq, untuk mencari jawapan yang sebenar yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kembalilah kepada Al-Quran untuk menyelesaikan perselisihan itu. Tapi kalau bala ni dia tak klik pada Quran. Kalau bala, kalau berpecah dalam urusan agama, dia tidak kembali kepada Al-Quran, dia kembali kepada hawa nafsu. Dia kembali kepada hawa nafsu. Maka sesuatu yang tepat rojoknya hawa nafsu tak akan timbul, tak akan lahir, tak akan berjumpa dengan kebenaran. Inilah perpecahan yang dimerka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, perpecahan ni bukan perselisihan lah. Perpecahan dalam urusan agama membawa kepada lahirnya hasad dengki antara manusia, tidak mahu mengalah antara satu sama lain. Sebab tu jadi puak-puak, dengki nombor satu. Lepas tu hak kata berdeki ni Tuhan sendiri royak. Dah, cukup dah lah. Yang keempat, wajib dakwah manusia di dunia kepada Islam. Wajib kita berdakwah, iaitu mengajak manusia kepada Islam ataupun menyebar Islam kepada manusia. Kerana manusia tidak berjaya. Manusia tak berjaya dalam hidup kecuali dengan Islam. Pribadi, keluarga, masyarakat, dunia tidak berjaya kecuali dengan Islam. Dunia tidak terbentuk keadilan dan kebahagiaan dan keamanan dan kesantosaan melainkan apabila adanya Islam. Selama mana tidak ada Islam, keadilan tidak lahir. Porak-poranda, pecah belah, hawa-hawa, kezaliman dan sebagainya. Maka di situlah wajib kita menyampaikan Islam kepada manusia, iaitu berdakwah. Dan yang kelima yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat tadi, haram mengikuti hawa nafsu bagi orang yang mengikut hawa nafsu, dan haram berjalan bersama mereka dan muwafaqah pada kebatilan mereka. Orang itu hawa nafsu, kita bila ikut hawa nafsu dia haram. Orang itu ikut hawa nafsu, tak mengikut Al-Quran, tak mengikut sunnah, maka kita hidup bersama dengan mereka, kita bermuwafaqah, kita muwafaqah di atas kebatilan yang ada pada mereka itu, maka haram, tak boleh. Tak boleh capulah dengan hawa nafsu ni, dengan orang itu hawa nafsu. Dan yang keenam, wajib beristiqamah di atas Islam, akidah, ibadat, syariah, adab, akhlak dan lain-lainnya. Wajib kita beristiqamah, tak boleh berubah. Lama kita duduk tak akidah, kena dah. Nampak teruk dah awal, masyarakat tak kena dah, kita berubah, maka itu bukan dia.
Bala mana Islam, bala mana akidah Islamiah, bala mana iman, bala mana tauhid, bala itulah kita berpijak. Tak berubah, tak berubah. Tak berubah. Itulah dimaksudkan wastaqim, istiqamah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tinggal berhujah dengan ahli kitab. Tak usah ada berhujah dengan ahli kitab. Dan tinggal berhujah dengan ahli hawa wal bidah. Karena kita di atas al-haq dan mereka di atas al-batil. Kalau jelas-jelas mereka telah berjumpa dengan kebenaran, mereka telah berjumpa dengan bukti al-haq, bukti kebenaran, tapi dia tekai nak dialog dengan kita, tak ada buku lain. Tujuannya nak orang lain lagi, orang beristilah lain tadi, orang panggil terpedaya dan terpengaruh dengan kebatilan yang mereka bawa itu. Maka di sini Tuhan lagi jangan masuk dekat. Tak usah berhujah pada mereka ni. Tinggal. Itulah dia yang kita boleh ambil daripada 4 ayat 13, 14, 15, 16. Pak Ustaz Teh tak mari juga gini dah. Dan dia seru bahasa Sia sikit. Tak mak boleh seru Sia sikit. Jatuh dah. Itu Quran dulu dah. Quran dulu lah gini dah. InsyaAllah esok boleh ada syahadah esok dah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.